Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk video kali ini untuk modul UMB 2112 Matematik Perniagaan. Untuk yang video kali ini saya akan share tentang annuity, dan ini adalah untuk subtopik yang pertama, iaitu pengenalan kepada konsep annuity. Kalau kita lihat dalam modul, pembincangan annuity dimulakan dengan hubungan antara nilai depan dan nilai kini dalam teori kewangan. Ini akan kita sentuh akan datang. Untuk yang hari ini, video kali ini saya akan sentuh untuk konsep annuity dahulu. Secara am, annuity ialah suatu siri bayaran atau penerimaan tunai secara berkala dalam tempoh yang sama dibuat pada selang jarak masa yang sama untuk tempoh tertentu. Key point ataupun keyword dia ialah suatu siri bayaran atau penerimaan tunai secara berkala dalam jumlah yang sama dan dibuat pada selang masa jarak yang sama untuk tempoh tertentu. Ini adalah key point dia. Okey, dia adalah suatu siri bayaran secara berkaitan dengan jumlah yang sama pada selang jarak masa yang sama untuk tempoh tertentu. Jadi annuity ialah, kalau kita nak kenal annuity, dia adalah bayaran dengan jumlah yang sama pada selang masa jarak yang sama untuk tempoh tertentu. Contoh, anda pinjam dalam bank, contoh buat pinjaman peribadi. Bila awak pinjam RM10,000 katakan, ini kita akan buat bayaran, awak tak akan bayar selepuk RM10,000 pada bank semula. Kita akan buat ansuran bulanan. Okey, kebiasaannya ansuran bulanan lah. Dan ansuran bulanan ini contohlah RM100. Dan selalunya kita akan bayar pada hujung bulan. Hujung setiap bulan. Dan bank akan keluarkan satu jadual pembayaran anda bila anda nak bayar balik pinjaman tadi. Jadi bila ada satu jumlah yang sama setiap bulan, anda bayar 100 setiap bulan, itu kita namakan sebagai annuity. Jadi annuity digunakan dalam banyak yang bidang perniagaan dengan perdagangan. Contohnya bayaran pembelian kenderaan. Bila anda beli kereta, anda akan bayar pada jumlah yang sama pada setiap bulan. Dan jika anda tidak bayar pada setengah bulan, anda akan kereta itu boleh ditarik sebab anda tidak bayar. Dan juga bayaran sewa rumah, sebab kita dah janji untuk sewa rumah setiap bulan berapa, contoh 500. So anda akan bayar pada hujung bulan ataupun waktu yang telah dipersetujui antara penyewa dengan pemberi sewa. Dan juga bayaran premium atau insurans. So kalau ada yang pinjam insurans, contoh yang sama kita boleh gunakan, kita bayar insurans itu pada jumlah yang sama dan selang masa jarak yang sama. Okay, so itu adalah key point dia. Jadi ini adalah contoh annuity, iaitu pembayaran RM1,000 pada setiap akhir tahun selama 3 tahun dengan kadar faedah tahunan 8%. Jadi ini dia bayar setiap akhir tahun sebanyak RM1,000 selama 3 tahun. So setiap tahun, setiap hujung tahun dia bayar RM1,000. Lepas tu hujung tahun kedua RM1,000. Hujung tahun ketiga RM1,000. So itu adalah contoh annuity. Kalau dia bayar RM1,000, tahun kedua bayar RM2,000, tahun ketiga bayar RM2,000. So itu bukan annuity. Sebab tahun pertama RM1,000, yang kedua RM2,000, yang kedua RM2,000. So ini bukan annuity. Sebab apa? Dia tidak sama jumlah dia. Jadi kalau annuity, dia punya jumlah ini mesti sama untuk setiap kali pembayaran. Contoh yang ini diberi, dia bayar setiap tahun. Ada yang bayar setiap bulan. Okay? Ada yang bayar setiap 2 bulan dan sebagainya.
Jadi ini adalah contoh annuity. So konsep annuity ada 3 kriteria yang penting yang awak kena tahu. Itu yang saya tekankan tadi. Bila lihat pada kriteria ataupun konsep annuity, yang pertama, aliran tunai mesti dengan amount yang sama. So kalau amountnya berbeza-beza, dia bukan annuity. Yang kedua, jarak masa antara setiap aliran tunai tersebut adalah sama. Contohnya bayar pada hujung bulan. So bila anda bayar pada hujung bulan, sentiasa bayaran tu akan dibuat pada setiap hujung bulan. Tak bolehlah hari ni, bulan ni hujung bulan, bulan depan awal bulan, bulan depan lagi pertengahan bulan. So tak boleh. So pembayarannya mesti dibuat pada setiap hujung bulan. Ataupun dia dikira, mungkin ada yang jenis kita bayar awal, tapi bila dikira tu dia tetap dikira pada hujung bulan. Okay, contoh kan anda ada duit lebih, anda nak bayar lebih. Contohnya pada bulan tu anda terbayar pada pertengahan bulan, tapi bila bank kira, bank akan kira pada hujung bulan, dia tak akan kira pada pertengahan bulan. Okay. Dan yang ketiga ialah tempoh aliran tunai itu mesti berlaku dalam tempoh yang tertentu. Maksudnya ada fixed time untuk pengiraan annuity ni. Awak tak boleh, okey annuity ni aku nak buat annuity biarlah sampai bila-bila. Tak boleh. Dia mesti ada masa, ada time frame dia, ada tempoh masa dia. Contoh 5 tahun ke, ataupun 10 tahun, ataupun 15 tahun. Okey. Jadi dalam annuity ada juga yang tidak diceritakan dalam modul, iaitu annuity biasa. Yang ini cerita annuity biasa kan, tapi sebenarnya annuity ada banyak. Okey, sebelum saya masuk annuity biasa ni, kita akan masuk tengok pada determina dulu kali ni kita guna determina pula. Okey, sekarang kita nak cerita pasal annuity. Jadi annuity tadi kita dah bincang tentang dia punya konsep. Okey, konsep, iaitu konsepnya annuity ini ialah suatu siri pembayaran atau penerimaan tunai yang seragam. Yang dibuat pada selang jarak masa yang sama untuk tempoh tertentu. Okay, ini adalah konsepnya. Contohnya seperti yang saya sebut tadi lah, bayar kenderaan ke, bayar rumah, bayar insurans, ada banyak lagi sebenarnya contoh yang boleh digunakan. Okay, dan kalau kita sebut pasal, kalau orang tanya kriteria untuk annuity, okay, so kriterianya ada 3, iaitu dia mesti aliran tunai dengan amount yang sama. So dia tak boleh berbeza-beza. Kriteria yang kedua ialah jarak masa antara setiap aliran tunai tadi adalah sama. Okay. Dan yang ketiga, untuk kriteria annuity yang ketiga ialah tempoh aliran tunai berlaku dalam tempoh tertentu. So dia tak boleh simpan sampai bila-bila. Dia mesti ada tempoh. Alright. Okay. So yang ketiga, saya sebut tadi pasal annuity. Annuity ada banyak. So untuk annuity dia ada kategori. Yang pertama ialah jenis annuity. Okay, ni saya buat kat sini lah. Annuity. Okay, saya nak bezakan ni. Okay, annuity yang pertama.
jenis pertama dan annuity yang jenis kedua. Walaupun saya asingkan pertama dan kedua, tapi dia boleh saling kait. So untuk jenis pertama kita ada annuity serta-merta. Okay, di mana annuity serta-merta ini adalah annuity yang dikenakan dan bayaran yang kita buat mesti dalam tempoh dibuatlah ataupun dibayar dalam tempoh 12 bulan. Okay, bila anda buat annuity serta-merta, anda kena bayar dalam tempoh 12 bulan. Dan ada juga jenis yang annuity kedua, iaitu annuity tertunda. Iaitu bila sebut annuity tertunda, bila dengar perkataan tertunda, maksudnya dia menunda bayaran itu dibuat selepas lebih 12 bulan. Maksudnya dalam tempoh 1 tahun dia tak bayar, dia nak bayar selepas 1 tahun pun boleh untuk annuity tertunda. Tapi ada bayaran je lah, ada cara pengiraan dia sendiri. Jadi ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua pula adalah perbezaan antara annuity biasa dan juga annuity matang. Okey. Perbezaan antara annuity biasa dengan annuity matang ialah annuity biasa bayaran biasanya dibuat ataupun dibuat pada akhir masa compound. Okay, jadi kalau dia compound pada setiap 3 bulan, contoh, dia akan bayar pada bulan ketiga. Okay, itu beza annuity biasa. Kalau nanti matang pula, dia adalah bayaran awal. Bayaran dibuat awal daripada masa compound. Okay, so itu adalah jenis yang kedua, biasa dengan matang. So kalau annuity biasa dibuat pada akhir masa compound, contohnya pinjam bayaran patutnya bulan 3. Okay, so anda akan bayar pada bulan 3. So kalau nanti matang pula, contohlah kalau awak punya compound itu dikira pada bulan 3, anda boleh bayar pada bulan 2 dan juga bulan 1. Pengiraannya lah boleh dikira pada bulan 2 ataupun bulan 1. Okay, so itu beza. Jadi ada walaupun dia jenis pertama kedua, tetapi dia boleh saling berkait, macam saya kata tadi, iaitu annuity biasa boleh jadi annuity serta-merta. Dan juga boleh, dia tak boleh jadi annuity tertunda. Sebab contoh, maksimum compound adalah 1 tahun. Contoh dia compound dalam masa 1 tahun. Kalau dibuat pada bulan 12, annuity biasa ni dia kena bayar sebelum bulan 12. Sebab dia mesti bayar pada akhir kan, dia tak boleh lebih. Okay, jadi untuk annuity biasa ni, kita biasa kaitkan dia dengan annuity serta-merta. Sebab dia adalah annuity yang dibayar dalam tempoh 12 bulan. Okay, so kalau anda orang kata annuity biasa sama dengan annuity serta-merta tu adalah satu konklusi yang dibuat oleh orang ramai. Jadi untuk konsep annuity ini sajalah. Dan ada juga tambahan sedikit, kita boleh pergi kepada modul tadi. Okay, tambahan sedikit, saya nak tambah sedikit. So beza annuity, apa beza annuity biasa dengan compound? Okay, pengiraannya sama, pengiraannya tak sama. Annuity, apa beza annuity dengan faedah compound? Kalau ikut pengiraan, dua-dua ni compound. Tapi apa beza annuity dengan compound? Okay, yang ini kita akan sentuh
pada next video, iaitu tentang nilai depan dengan nilai